Hari ni saya sebenarnya ada satu benda nak kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan keadaan kita di Malaysia pada hari ni lah. Ramai orang cakap tentang bila dia macam ni, ada dua kaedah kalau kita nak tengok apa-apa news yang berbangkit. Pertama, sekarang ni kita ada isu-isu berkenaan dengan beras lah dan sebagainya, kekurangan ini, kekurangan itu. Tu isu pertama yang mana orang-orang semua bercerita dan orang semua bercakap tentang perkara ini. Line sangkut-sangkut lagi ke? Masih sangkut-sangkut ke line? Okey, baik. Saya cerita balik. Okey. Dia ada tiga perkara. Dia ada dua cara untuk kita tengok perkara ni. Pertama, bila kita tengok banyak masalah-masalah yang berlaku, seperti mana beras, beberapa benda yang berlaku ni kan, kekurangan supply, beras import lebih mahal, beras tempatan tak boleh nak supply, tak ada untung dan sebagainya. Jadi bergeraklah beberapa orang YB kita, bergeraklah beberapa orang yang influencer di TikTok, Instagram dan sebagainya pergi terjah. Okey. Nombor satu, ini adalah, kalau kita ada dua cara nak lihat benda ni. Satu, kita melihat sebagai ini adalah satu masalah. Masalah yang mana kita pun juga terbawa sama dengan masalah tu. Nanti orang tanya, engkau kenapa tak sukses? Kau kenapa tak buat sungguh-sungguh? Nak buat sungguh-sungguh macam mana bang? Sekarang ni harga beras dah macam ni. Saya nak hidup macam mana? Okey. Ini kalau sekiranya pandangan ini ataupun cara ni yang kita ambil, memang jahanam hidup kita. Sebab apa? Sebab pertama, tidak ada kaitan. Pertama sekali yang perlu kita buat adalah menjadikan ianya sebagai satu semangat. Aku akan terus menerus, tak kira apa sekalipun kesusahan yang menimpa, aku tetap akan berkerah, tetap akan berjuang sampai aku mati. Kalau aku tak mati, kalau aku tak usaha sehabis baik, mungkin aku tak akan berhenti dan aku tak akan jadikan masalah ini sebagai alasan untuk aku gagal. Ni benda yang kita kena ambil dulu mula-mula. Ini satu pandangan. Nombor dua, adakah kita membiarkan harga beras ni jadi macam ni dan kita biarkan saja dan kita tidak ambil berat tentang benda ni? Tak juga. Kita ambil isu itu sebagai satu isu yang kita sedar benda ni masalah, tapi adakah masalah ini yang aku nak jadikan sebagai halangan aku berjaya? Tidak. Yang tu nombor satu kita letak tepi. Nombor dua, perkara yang boleh kita buat. Pertama sekali, bila ada isu-isu macam ni, kita memang perlu bersuara. Kena cakap, kena sembang sikit, kena somehow trigger sikit masyarakat tentang keadaan ini. Supaya semua orang sedar yang perkara ni sudah menjadi satu masalah. Dan satu perkara lagi, kita kena bagi tahu kepada semua orang yang masalah ini perlu ditangani. Itu dua cara yang kita nak lihat. Jangan kita duk jadikan sejak-sejak tadi, oh ni problem ni, aduh aku kerja bukan main susah ni. Bang, tak ada benda yang senang bang. Tak ada benda yang senang. Tak ada orang yang memang lahir-lahir senang, melainkan orang tu memang dia keturunan raja ke, dia lahir dalam keluarga yang kaya ke, itu pun belum menjamin dia ni boleh mendapatkan kecemerlangan dalam masa depan dia. Tak jamin. Orang yang diduduk, ada satu ungkapan Hamka best tau, kalau kita tengok perhati apa dia cakap. Dia kata, hidup ini tidak adil. Memang hidup ni tak adil lah. Kita tengok kadang-kadang orang tu jahat pada kita, tapi dia kaya pada kita. Dia ni bukan Islam pun, ataupun dia ni tidak sembah Tuhan yang betul pun, tapi kaya daripada kita. Dunia memang tak adil, Mat. Tetapi adakah kita akan biarkan diri kita tenggelam dengan keadaan itu? Kalau dunia tak adil, yang kita perlu take away daripada apa yang Tuhan tetapkan ini adalah kerana ini bukan tempat selama-lamanya. Itu nombor satu. Nombor satu. Apa hukum lelaki tunjuk bulu dada dengan sengaja untuk tarik perhatian orang? Astaghfirullah. Kalau pakai pun fake account nak cari salah orang. Tak ada kak. Ini bukan ini tak ada orang nampak pun kak. Kita duk cakap benda yang penting-penting, akak duk tengok bulu dada saya buat apa kak? Akak kalau nak tengok, akak tengok produk ke depan ni kak. Ini produk kalau akak makan, insya-Allah sekali dengan negatif soalan tu semua boleh keluar sekali dengan akak sekali. Tak ada orang duk gila nak tengok bulu dada orang kak. Ayo, berat-berat je UPIP ni.
Pandang dada, tengok semua orang pun cakap benda sama. Upin Ipin yang kau pandang dada je buat apa? Itulah. Kalau kita tengok dalam keliling kita tengok dalam keluarga kita pun ada, mungkin dalam masyarakat, tempat kerja kita pun ada. Semua tempat yang kita pergi, insya-Allah akan ada keadaan ni. Apa keadaan dia? Kita boleh nampak satu orang kadang-kadang dia tak layak, ataupun dia dengan aku ni rasa macam lebih kurang, tapi kedudukan dia lebih. Kita tengok dalam keluarga satu orang, dia ni macam tak apa cerdik tapi dia kaya. Dia ni tak sembah Allah pun kaya. Pertama sekali, bila kita tengok keadaan macam ni, ini menandakan apa yang Tuhan sebut selama ni adalah benar. Apa yang benar? Maksudnya dunia ni bukan tempat selama-lamanya. Sebab apa? Kalau tempat tu tempat untuk selama-lamanya, sudah semestinya A campur B ataupun 1 campur 1 2, dia akan jadi macam tu. Maksudnya orang yang cerdik akan duduk di tempat yang elok, orang yang tak berapa cerdik akan duduk tempat pertengahan ataupun bawah, orang yang ni macam ni. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, sebabkan bahkan dalam negara sekalipun kita tengok dia ni macam tak berapa okey, tapi jadi pemimpin besar dia. Yang okey pula tak jadi pemimpin. Kenapa? Apa sudah jadi? Inilah dunia. Faham dulu. Ketidakadilan yang berlaku itu memang wujud, dan Tuhan mengizinkan macam itu supaya apa? Supaya hati kita ni taklah 24 jam masih duk fikir duit. Aku buat ni untuk duit, aku buat ni untuk duit, aku buat. There's more towards money. There's more towards something that you do to be meaningful dalam kehidupan you. Kalau kita tengok satu orang ni, dia money driven saja, hubungan dia dengan orang pun tak jadi baik. Tapi kalau satu orang tu dia ada satu perkara yang mana dia buat, mungkin dia tak harapkan apa-apa balasan pun, dia buat, dia kata ni aku buat supaya mungkin Allah balaslah baik satu hari kat aku. Ataupun kita kata semoga Allah bagi kat aku syurga pun cukup dah lah. Orang yang macam ni tuan-tuan, dia bukan sahaja disukai oleh orang ramai, tetapi Allah akan sayang pada dia. Allah jaga urusan dia. Sebab apa? Macam mana kita sayang satu orang kan? Ada satu hadis bagi tahu tu, ijtama alaih wa tafarraqa alaih. Dia bertemu berpisah hanya kerana Allah. Ini benda walaupun nampak macam kecil-kecil, tapi sebenarnya ianya sangat besar. Nampak macam biasa je kan? Alah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, biasalah mak aku buat hari-hari. Tak. Sebab bila kita jumpa dengan satu orang, kita buat baik dengan dia, kita cakap dengan dia hanya seni kerana Allah, hubungan tu memang akan jadi lain. Macam mana lain dia, tuan-tuan boleh nilaikan sendiri. Tuan-tuan ada kawan-kawan, tuan-tuan ada adik-beradik, tuan-tuan ada selebih daripada mungkin 20 orang kawan. Dan dalam ramai-ramai kawan kita ataupun saudara, ahli keluarga kita tu, ada seorang yang betul-betul dia dengan kita ni, dia ikhlas. Dia bercakap pun dia tidak ada kepentingan apa-apa. Dia bercakap pun tak ada apa-apa. Dia cakap memang sebab tu kita boleh rasai apa yang dia nak bercakapkan. Kita boleh rasai perkataan yang dia sampaikan. Ini baru kita panggil perkara yang menggunakan akal, perkara yang dibuat dengan ikhlas. Jadi kalau ada orang-orang yang macam ni di sekeliling kita, ada sahabat-sahabat kita yang macam ni, pertama sekali duduk lama sikit dengan dia. Sebab baru kita boleh tengok dunia ni. Kita kata kita nak tengok, aku tak nak terkesan lah dengan dunia ni, aku duit-duit sebenarnya aku tak terkesan lah. Jauh di sudut hati kita tu, kalau tak ada orang yang bimbing, kalau tak ada orang jadi mentor, kalau tak ada orang yang tunjuk jalan, kita pun jam juga. Nak harapkan kita baca buku ataupun kitab-kitab sendiri, tak boleh. Kena duduk dalam masyarakat, kena pergi masjid, kena duduk dalam suasana community. Barulah hidup kita ni rasa sedikit strong. Baru kita rasa macam sedikit okay, aku ada somebody to look up to, aku ada someone to ask any sorts of advice dan sebagainya kan. Kita kena ada benda tu. Jangan kita jadi orang yang macam entah apa-apalah kita buat kan. Tak tahu, kata kita nak jadi beragama tapi tak ada orang kita tolong. Kita hanya pakai jubah, pakai serban, kita jalankan kehidupan. Bukan itu sebenarnya cara kita ni. Cara kita adalah untuk sentiasa yakin, sedari hakikat ilmu dunia ni dulu. Ni ada sahabat-sahabat kita kan, dekat dalam TikTok ni kan, dia selalu bagi ceramah-ceramah yang tidak ada penggunaan dalil pun, tapi it makes so many sense. Macam saya suka tengok lah macam beberapa orang lah di Instagram, di TikTok ni, dia cakap, kadang-kadang dia cakap, kita nak suruh kita berjimat, tapi nak jimat apa? Duit pun tak ada. Nak jimat macam mana kan? Itu salah satu benda yang reality, satu benda yang best untuk didengari. Sama juga macam tadi, kalau kita tahu dan kita faham dunia ni bukanlah tempat yang selama-lamanya, dan dunia ni ada had dia,
Maka di situ baru kita tahu macam mana nak lihat dunia. Dan bukan sahaja lihat dunia, Tuhan akan beri dengan cara bergolek saja rezeki tu datang depan muka kita. Ini betul tuan-tuan, bukan kita sembang kosong ni. Kan? Kalau kita sekarang ni, hari ni orang susah, kita hari ni orang yang sedikit susah nak, maksudnya kita buat bisnes tak jadi, tu tak jadi, ni tak jadi. Pertama sekali, kalau ada beberapa perkara tak jadi, lihat dengan pandangan baik dulu. Oh, mungkin Tuhan nak suruh aku buat benda lain, mungkin Allah nak bagi aku buat benda ni je sebab benda ni yang sesuai dengan aku, dan kalau aku boleh settle, benda ni akan bagi kejayaan pada aku. Itu cara nak tengok. Jangan duk kata, aduh Allah ni, aku dah buat macam-macam, tak sukses, tak ini, tak itu. Ni semua percakapan mengundang belaka ni. Jadi sambil-sambil kita bersembang-sembang ni, apa kata, tuan-tuan, saya dah lama tak buat live tau. Hari ni baru nak buat live balik. Dan hari ni saya nak bagi tahu tuan-tuan, kita ada satu produk yang best. Produk ni sebenarnya tiap-tiap bulan pun ada orang beli je. Walaupun tak buat live pun ada je orang beli, begini begitu ada je, ramai je orang beli. Tapi saya tak pernah buat live lagi sebab atas beberapa faktor. Itu pergi umrah sekejap kan, lepas tu balik daripada umrah tu ada beberapa hal lagi yang saya perlu. Saya masuk hospital pun ada sekejap hari tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minta Allah SWT bagi kesihatan lama sikit lah kan. Kita pun takut juga, takut mati dulu ke, lagu mana ke kan. Alright, jadi kepada anda semua yang sedang menonton pada hari ni, kita nak start menjual ni. Sabar kita nak start menjual. Aku nak bagi tahu kepada anda semua ini adalah produk saya dan isteri nama Nunha. So nama dia saya sendiri bagi. Kalau kita sama-sama baca Syah, macam ajar alif bata pula, Syah Rob Drink. Okay, kalau dilihat dalam bahasa Melayu dia tu, ataupun kita lihat maksud dia, terjemahan dia tu kelakar lah sikit. Syarab ni dah masuk minum, drink tu pun sama kan, minuman. Jadi orang tanya syarab drink, syarab drink, minuman ni minuman apa? Tapi dari segi balaghah kita boleh sebut, pelik pula lah nak explain macam ni kan. Maksudnya macam ni lah, kalau kita jumpa kawan-kawan kita kan, kita kata, jom pergi minum-minum. So kita ambil minum-minum itu sebagai nama yang kita letakkan pada produk kita pada hari ni. So sekarang ni tak apa sangat, yelah, tak macam ni, yang mana kopi susu anta ataupun anti adalah ustaz. Saya pun bukan ustaz, tapi saya takut orang kata, alamak, dia nak terang kita pasal balaghah pula, dah apa benda ni, aku pun kerti benda-benda macam ni kan. Okey, Sebelum kita explain pasal produk ni, satu je lagi. Ini satu benda yang terjadi pagi tadi. Alright. Bila kita pergi semayang, contoh kalau kita pergi semayang masjid kan, kita pergi semayang masjid, ataupun surau berdekatan dengan rumah kita. Okey. Lepas tu kita ada barisan kawan-kawan ataupun ahli-ahli Korea ataupun kawasan-kawasan setempat yang kita kenal. Dalam kawasan tu, sebab macam surau, ada yang diselia bawah kerajaan negeri, ada yang tak. So katakanlah ke dalam surau tu, kita tahu ada seorang hafiz Quran, ada orang biasa, ada orang awam dan sebagainya. Baik, saya nak minta tolong, nak minta pesan pada kita sendiri dan semua sahabat-sahabat yang menonton. Kalau ada waktu, kalau ada masa, bagilah yang ada kelebihan baca Al-Quran ni untuk jadi tu imam. Sebab kadang-kadang macam contoh pagi tadi yang kita semayang, masa semayang tu dia angkat takbir, Allahu Akbar, slow. Allahu Akbar tu slow, very slow. Lepas tu dia baca kat depan je bunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang bukan kita nak memburukkan siapa-siapa, bukan kita nak menyalahkan siapa-siapa, tetapi kalau ada ruang, ada peluang, kita kena biar orang yang sedikit alim ataupun sedikit baik bacaan di dalam Quran untuk jadi tu imam. Sebab apa? Bila kita baca dalam Al-Quran bagi tahu warattilil Quran tartila. Bila kita baca Quran, kita kena baca dengan tertil, dalam erti kata yang lain juga dengan suara yang baik. Kita tak boleh baca, kita tak boleh tahu kalau kata kita baca Al-Quran tu tanpa ada kesungguhan, dia tidak jadi baik ataupun dia tidak jadi bagus perkara itu. Macam kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Boleh baca macam tu, tapi kalau ada orang lain, kalau kita pun sendiri kita tahu Mamat ni baca lebih baik pada aku, kau lah imam.
Jangan pula main tok tak apalah, saya malu, saya ini, saya itu. Ialah imam ni banyak tanggungjawab dia, tetapi kalau sehinggakan satu jemaah itu rosak bacaan dia, ada baiknya yang bagus tu ke depan lah. Kan bila kita baca Allahu Akbar, kalaulah kata tak ada apa-apa pun dalam kita punya dalam kita punya hafazan, dan kita boleh buat apa, kita boleh baca surah-surah seperti Ayatul Kursi pun tak ada masalah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Biarlah ada kesungguhan sikit baca, supaya kita semua ni dalam solat kita ada konsentrasi yang baik. Solatnya memang okey ni. TikTok dah marah dah. Okey. TikTok dah suruh kita menjual. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak memperkenalkan kepada anda hari ini satu makanan ataupun satu minuman tambahan. Dalam dia macam ni, boleh tengok banyak. Tak nampak. Dalam dia ada banyak, ada 15. So satu ni berapa ml? Satu ni 15 ml. Kalau tak silap saya, sekejap saya recheck. Betul, satu ni 25 ml. Ini okey, Kak Yins tanya, baik untuk, ada tak suplemen untuk skin? Ni Kak, saya bagi tahu Kak satu benda. Saya hari tu dalam beberapa bulan lepas ni saya naik sikit berat badan saya lah. Naik sikit berat badan. Tapi alhamdulillah selepas consume, Allah rambut. Selepas consume Sharrock drink ni, memang berat badan saya turun. Saya tengah buat video compilation hari demi hari tu. Ialah tak banyak lah turun. Daripada berat badan saya 80 pergi ke 77. Masya Allah. Nampak macam sikit kan, tapi sebenarnya nak turun berat badan ni suatu cabaran. Jadi minuman ni dia boleh bantu. Dia bukan untuk turun berat badan, tapi dia boleh bantu. Maksudnya pagi selepas ambil sarapan, jangan ambil sarapan banyak sangat. Saya ada berbeza pendapat sikit dengan mereka-mereka yang kata breakfast like a king. Saya ada berbeza pendapat sikit, sebab bila kita makan banyak sangat, ataupun bila kita ambil konsep itu dan apply, kita akan makan pagi ni betul-betul banyak tau. Tapi sebenarnya kita bukan perlu banyak, kita perlu sekadar sahaja. Jadi kepada anda semua yang lepas daripada makan breakfast, boleh ambil Sharrock drink ni. Dan macam mana dia punya dia punya ni, kita nak tunjuk kepada anda macam mana dia punya solution tu. Tu tuan-tuan nampak tak? Tu. Dia punya rasa ni, saya rasa majoriti orang Malaysia boleh minum. Dan majoriti orang Malaysia akan suka. Sebab apa? Sebab first of all, dia ada prune. Prune ni satu makanan yang orang Malaysia suka makan, bahkan orang Asia ni banyak makan. Lepas tu dia ada kurma. Kurma ni favourite kita sepanjang zaman. Dan kita tahu kurma ni memang ada kebaikan yang banyak untuk tubuh badan kita. Jadi pada anda semua yang belum dapatkan lagi, boleh dapatkan segera, sebab rasa dia sedap. Ada juga kismis. Kismis pun ada kita letak dalam ni, sebab tu warna tadi dia macam likat, pekat sikit. Dan yang terakhir sekali ada saffron. Saffron ni akan bantu kita untuk apa? Saffron ni akan bantu kita untuk bagi tenaga, untuk kuatkan segalanya lah dalam diri kita ni yang baik-baik, insya-Allah. Badan pun jadi kuat. Orang pregnant boleh consume, tak ada masalah.